Episod Pendidikan Islam kali ini mengisahkan Khairul yang berkawan dengan Nizam. Pada suatu hari, Nizam telah mengajak Khairul pergi ke sebuah cyber cafe dengan alasan untuk melayari internet bagi mencari bahan-bahan pelajaran. Ketika berada di depan komputer, Nizam telah bermain permainan video dan tidak menggunakan internet untuk belajar. Keadaan ini berlarutan sehinggakan Nizam telah gagal dalam ujian. Nizam akhirnya sedar dan semenjak dari hari itu, dia telah bersama-sama mengulang kaji pelajarannya dengan Khairul. Esok jadi tak main bola? Jadi. Jom gerak orang. Jom. Assalamualaikum, Gerald. Nizam. Waalaikumsalam. Awak dari mana? Saya dari rumah. Ingat lagi Cafe 7 nak ajak awak. Nak buat apa? Saya nak cari research sikit tentang kajian secara tempatan. Ajak awak tentang awak boleh tolong ke? Jomlah. Okey dah. Saya pergi tukar baju sekejap Cepat sikit tau. Nizam, awak tak bawa ke buku rujukan? Buku rujukan nak buat apa? Sekarang ke zaman IT, tak payah buku rujukan ni. Tekan dah terus. Yelah, memanglah zaman IT tapi sekurang-kurangnya bawa lah disket. Boleh kita simpan maklumat kat situ. Lepas tu, kita kena bawa buku rujukan juga. Nak bandingkan dalam internet dengan apa yang kita belajar kat sekolah. Yelah, apa-apa je lah. Jom pergi. Nizam, nak ke mana? Dari sana, sini. Mana dah? Ikut. Ya. Dah. Main game rupanya. Tadi kata nak cari bahan pelajaran. Dah tu perkataan banyak ringgit je. Awak tahu tak? Perbuatan awak ni buang masa tak? Cuba kalau awak layari internet tadi. Boleh dapat banyak lagi faedah dapat. Awak tahu tak? Minggu depan hujan bulanan tau. Tahu. Apa lagi? Dah tahu? Tak payahlah main game tu. Ni lah nak legas sampai subuh. Jom balik main dulu. Kau balik dulu jadi sampai. Naiklah.
Sesi nombor 12 3 jam. Tak salah ni. Tak. Assalamualaikum Zam. Awak Kirul. Waalaikumsalam. Kenapa? Apa ni? Sedih ke? Saya ketiga mata pelajaran. Mesti masih marah. Itulah, berapa kali saya dah cakap, jangan main video game kat cyber tu. Ia melalaikan. Lagipun sekarang ni waktu kita tengah belajar. Saya minta maaf. Saya tahu tu semua melalaikan. Saya dah insaf. Eloklah awak dah insaf. Tapi saya masih tak tahu apa nak lakukan sekarang. Baik awak berterus terang pada mak awak tentang kesilapan awak. Tapi awak kena berubah. Kan kita ada belajar hijrah kat sekolah. Inilah pengertian hijrah sebenarnya. Terima kasih Kirul. Awaklah banyak macam saya. Dah lah. Balik lah. Semenjak kegagalannya dalam ujian bulanan, Nizam telah mengubah sikapnya menjadi seorang yang lebih baik dan lebih bertanggungjawab terhadap dirinya sebagai seorang pelajar. Nizam lebih banyak mengulang kaji pelajarannya untuk berjaya. Hasil dari kesungguhannya, Nizam telah berjaya dalam peperiksaan akhir tahunnya. Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu kita lagi dalam rancangan Pendidikan Islam. Episod kali ini kita akan membincangkan tajuk hijrah. Apabila disebut tentang hijrah, kita akan kenal kembali sejarah Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar dari kota Mekah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Hijrah dapat menguji sejauh mana tahap keimanan dan pengorbanan seseorang individu terhadap agamanya. Ini adalah kerana hijrah bukanlah dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Ia memerlukan sifat sabar yang kental, sanggup berjihad dan menempuh segala cabaran dan dugaan yang melanda. Inilah dia nilai-nilai pengorbanan dan keimanan setiap umat Islam pada zaman Rasulullah SAW untuk membuktikan kesungguhan dan kecintaan mereka terhadap agama Islam. Hijrah bukan sahaja bermaksud berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Malah, ia juga bermaksud berubah daripada perangai yang buruk kepada perangai yang baik. Hijrah ini lebih dikenali sebagai hijrah hati nurani kerana ia tidak memerlukan perpindahan secara fizikal. Ia cuma perlu kemahuan, keazaman dan kesungguhan dalam melaksanakannya. Dan yang paling penting sekali adalah keikhlasan hati sebagai kunci kepada berjayanya niat tersebut. Hijrah bukan sahaja bermaksud berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Ianya juga bermaksud berubah daripada perangai yang buruk kepada perangai yang baik. Hijrah ini lebih dikenali sebagai hijrah hati nurani kerana ia tidak memerlukan perpindahan secara fizikal. Ia cuma memerlukan keazaman, kesungguhan dan kemampuan dalam melaksanakannya. Dan yang paling penting sekali adalah keikhlasan hati sebagai kunci kepada berjayanya niat tersebut. Contohnya seperti dalam drama kita ini, Nizam seorang pelajar yang suka bermain komputer sehingga lalai untuk mengulang kaji pelajaran. Nizam tidak menggunakan internet untuk belajar seperti Khairul. Khairul telah menasihati Nizam supaya jangan membuang masa, tetapi tidak diendahkannya. Akibatnya Nizam telah gagal dalam ujian. Akhirnya Nizam sedar dan sejak dari hari itu dia sering mengulang kaji pelajaran bersama-sama dengan Khairul. Hasil dari perbuatan tersebut, dia telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaannya. Itulah yang dikatakan hijrah daripada perbuatan yang tidak baik kepada yang baik.
Maksud hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Maksud hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah bermaksud perpindahan daripada tak elok pada elok. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Maksud hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Maksud hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Maksud hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam dari kota Mekah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dihormati, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Baginda telah menempuh laluan sukar, amat berbahaya dan berisiko tinggi kerana diburu oleh pihak musuh. Melalui perintah hijrah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa berusaha merancang, bertindak dan menyusun strategi bagi memastikan perjalanan hijrah ke Madinatul Munawwarah berjalan lancar dan mencapai kejayaan. Hijrah seumpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu tidak lagi berlaku pada umat selepas zaman baginda. Namun konsep penghijrahan tersebut terus dilaksanakan oleh umat Islam di sepanjang zaman. Artinya umat Islam di zaman kini, hijrah mereka lebih banyak tertumpu kepada penghijrahan daripada kejahilan kepada ilmu. Hijrah daripada perkara-perkara yang negatif kepada perkara-perkara yang positif. Hijrah dari kemunduran kepada kemajuan dan sebagainya. Bagi menepati konsep hijrah Nabi Muhammad SAW, maka ia hendaklah dilakukan secara bersungguh-sungguh dan mampu menghadapi laluan yang penuh berisiko. Tidak mudah untuk kita mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam hijrah ini, yang mana ia merupakan satu proses kematangan di dalam penyebaran risalah Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah memaparkan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad SAW telah menanamkan benih-benih keimanan, benih-benih perpaduan, silaturrahim, pengorbanan, ketakwaan dan sebagainya di dalam jiwa para sahabat dari golongan Ansar dan Muhajirin semasa di dalam proses penghijrahan dari Makkah Mukarramah ke Madinatul Munawwarah tersebut. Itulah unsur-unsur terpenting yang harus ada pada umat Islam kala itu bagi menempuh segala cabaran dan ujian getir di dalam melaksanakan perintah hijrah tersebut. Dalam menghayati konsep hijrah di dalam kehidupan kita seharian, maka ia sangat sesuai dijadikan panduan dan pedoman kita bagi umat Islam masa kini. Mereka perlu kepada keyakinan diri, kematangan minda, kecekalan jiwa, persatuan dan persaudaraan di dalam melakukan hijrah pada masa sekarang. Umat Islam pada masa kini perlu kepada kekuatan yang berupa ketinggian ilmu dan budi, kepada kesatuan, kepada matlamat yang jelas di dalam melakukan penghijrahan di dalam diri mereka. Ini adalah juga merupakan unsur-unsur terpenting bagi mereka dalam melakukan penghijrahan kepada Allah Subhanahu wa taala di masa kini, dan yang bermula daripada dalam diri mereka sendiri bagi penyebaran risalah Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan lancar dan berjaya. Sejarah hijrah juga mengajarkan kepada kita betapa kecekalan jiwa sahabat-sahabat Muhajirin yang mana mereka melakukan peristiwa dan peristiwa hijrah tersebut daripada Makkah ke Madinah. Kecekalan jiwa mereka itu sangat hebat, dan ini menjadi motivasi kepada kita supaya kita juga memerlukan kepada kekuatan dan kecekalan jiwa bagi menghadapi cabaran-cabaran di alaf baru ini.
untuk menyelamatkan umat Islam daripada terus diseksa oleh orang-orang kafir dan juga penerimaan penduduk Madinah terhadap kedatangan Nabi dan ajarannya. Nabi berhijrah kerana untuk melepaskan umat Islam daripada terus diseksa oleh orang kafir. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana untuk menyelamatkan umat Islam daripada terus diseksa oleh orang-orang kafir dan juga penerimaan penduduk Madinah terhadap kedatangan Nabi dan ajarannya. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana untuk menyelamatkan umat Islam dari terus diseksa oleh orang kafir dan juga penerimaan penduduk Madinah terhadap kedatangan Nabi dan ajarannya. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana untuk menyebarkan agama Islam. Nabi berhijrah kerana untuk menyelamatkan orang Islam daripada terus diseksa oleh orang-orang kafir dan juga penerimaan penduduk Madinah terhadap kedatangan Nabi dan ajarannya. Kecekalan jiwa para sahabat Muhajirin dalam menghadapi kepayahan dan penyiksaan semasa peristiwa hijrah tersebut menjadi aset pengajaran terpenting yang patut diteladani oleh anak muda generasi kita dalam menghadapi melaksanakan hijrah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bagi mencapai cita-cita murni tersebut, jiwa umat Islam perlu diisi dengan perasaan cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintakan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Mereka juga perlu disedarkan mengenai apakah itu matlamat hidup mereka, dan juga mereka juga perlu disedarkan tentang dua peranan penting mereka di atas dunia ini, iaitu pertamanya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan keduanya sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sewajibnya dan semestinya mengabdikan diri dan menyembah Allah semata-mata, tidak kepada yang lain. Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang bermaksud, tidak aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah dan mengabdikan diri kepada aku. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala juga, mereka perlu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengekalkan rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membela dan membantu nasib umat Islam, melainkan mereka sendiri yang membela diri mereka dan agama mereka, sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Muhammad ayat yang ke-7 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti pasti Allah akan membela kamu, yakni memberikan kemenangan kepada kamu dan menetapkan tapak pendirianmu. Allah Subhanahu Wa Taala telah membekalkan kepada kita dengan pelbagai kelengkapan bagi memudahkan usaha ikhtiar dan bagi memudahkan kita berdikari bagi menentukan arah tuju kehidupan kita di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memberikan kepada kita pelbagai peralatan bagi memudahkan kita merubah segala yang negatif yang berada di dalam diri kita kepada positif, kepada yang lebih baik dan kepada yang lebih cemerlang. Maka untuk tujuan itu, kita harus melihat dan memerhatikan kepada pelbagai perkara, pelbagai aspek bagi menjayakan hijrah dan perubahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Justru bagi memastikan kejayaan di dalam hidup manusia, mereka memerlukan memahami dan menitik beratkan kepada beberapa perkara, iaitu contohnya kepada penghijrahan minda dan emosi mereka, penghijrahan jiwa dan juga pemikiran mereka ke arah yang lebih Islamik. Di dalam hadis Nabi SAW dinyatakan bahawa hijrah yang utama itu, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Al-muhajiru man hajara ma nahallahu ta'ala anhu. Orang yang sebenar-benar berhijrah itu iaitu mereka yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam satu hadis yang lain, pernah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan hijrah. Maka lantas Rasulullah SAW bersabda, "Ihjiril ma'asi." Kamu tinggallah maksiat
dan larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kami. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan perintah hijrah, dan inilah hijrah yang telah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kepentingan hijrah di dalam kehidupan Muslim ialah umat Islam akan terus berusaha untuk mencemerlangkan kehidupan mereka. Mereka akan berubah sikap daripada malas kepada rajin, daripada miskin kepada kaya, dan daripada sikap buruk kepada sikap baik. Kepentingan hijrah dalam kehidupan Muslim ialah umat Islam akan terus berusaha untuk mencemerlangkan kehidupan mereka. Mereka akan berubah sikap daripada sikap malas kepada rajin, daripada sikap miskin kepada kaya, dan daripada sikap buruk kepada sikap baik. Untuk membimbing setiap insan agar dapat menuju ke jalan yang benar. Umat Islam akan terus berusaha untuk mencemerlangkan kehidupan mereka. Mereka akan berubah sikap daripada malas kepada rajin, daripada miskin kepada kaya, dan daripada sikap buruk kepada sikap baik. Sekiranya manusia tiada azab untuk berhijrah, mereka akan duduk di dalam keadaan kemunduran. Sekiranya umat Islam tiada azam untuk berhijrah, mereka akan hidup di dalam keadaan kemunduran. Sekiranya umat Islam tiada azam untuk berhijrah, mereka akan hidup dalam keadaan kemunduran. Jika umat Islam tiada azam untuk hijrah, mereka akan hidup dalam keadaan kemunduran. Jika umat Islam tiada azam untuk berhijrah, mereka akan hidup dalam keadaan kemunduran. Islam tidak akan ada di dalam dunia. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta mereka yang berjihad ke jalan Allah, mereka orang yang mengharapkan rahmat daripada Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat Al-Quran yang menyebut tentang kepentingan hijrah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta mereka yang berjihad pada jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.